Boleh eh? Boleh eh? Kita mula sekarang ni boleh? Alright, okay. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Kita akan teruskan kembali dengan kita punya editing. Hari tu pada hari Isnin saya dah ajak awak macam mana untuk kita buat color correction. Betul? Betul? Betul color correction eh. Yang di mana color correction tu kita menggunakan footage okey. Yang kita menggunakan footage drone. Betul? Betul eh? Right, okay. So macam saya bagi tahu awal-awal, footage drone tu memang sesuai untuk kita buat color correction sebab dia di-shoot dalam format log. Log bermaksud dia telah dikeluarkan apa extra color supaya dia boleh preserve all the details yang ada pada footage tu sendirilah. Alright, okay? So, kalau nak dibandingkan dengan footage-footage standard yang kita shoot menggunakan kamera DSLR ataupun telefon awak, sebenarnya kita punya footage tu telah di-compress dan ataupun telah di-shoot secara orang kata apa, flat color lah. Flat color maksudnya bukan flat color, sorry, it's not flat color. Dia dah shoot dengan color scheme yang memang telah disetkan oleh that manufacturer punya kamera lah. Alright, okay. So hari tu kita dah tengok yang log punya file. So hari ni yang saya bagi pada awak ni adalah yang normal punya file. Normal punya file adalah file yang tak ada di-shoot dengan log dan bukan flat profile. Dia lah yang standard yang kalau kita shoot menggunakan kamera DSLR ataupun kita shoot menggunakan telefon, inilah footage dia. So, kejap. Sabar ya, sabar ada orang nak masuk ni, saya nak import ni dulu. Okey. Kita import dulu kita punya ni. So, bagi awak nampak skrin saya kan? Nampak eh? Tak nampak eh? Okey, jap jap. Oh, lupa. Saya tak share. Okey, jap jap. Okey. Okey, nampak kan? Alright, okey. So, footage yang saya bagi awak tu adalah yang this one. Sekejap okey, yang this one. Dia ada jam tu. Ada tangga lepas tu ada jam. Okey, very short punya footage. Tak silap saya this one dia punya okey. Ini adalah full HD lah. Should be no problem. Saya risau sebab ada kadang-kadang ada footage yang saya shoot 4K. This one is 1080 tapi dia punya frame rate dia saya shoot pada 60 frame per second lah. Okay, to do slow motion dan sebagainya. So better shoot highest frame. Okay. Alright, okay, now kita dah ada ni, dah import dah awak punya footage. Awak boleh sambung dengan yang awak punya tutorial yang ada tu. Tak payah buat file baru. Sambung letak kat belakang yang selepas yang gambar awak punya footage drone tu. Okay. Okay, once dah ada footage ni, ambil footage ni, drag dan letakkan dia di atas kita punya timeline lah. Alright, okay. Once letak timeline, tukarkan kepada color. Alright, okay. So kita terus nak tengok ke bahagian sini lah, bahagian kita punya coloring ni. So okay dah? Dah alright, okay. Okay, kejap saya nak off dia punya mic ni. Okay. Sebab dia mengganggu ketika saya tengah edit. Okay, alright, okay. So, ini adalah footage yang memang standard kalau kita shoot menggunakan telefon ataupun DSLR. Kalau awak tengok dia punya color dia memang pop up, memang cantik. Macam mana kita tahu color dia pop up? Kita tengok pada kita punya lumetri scope ni. Okay, ingat tak yang kita sebelah kanan ni kita ada lumetri scope yang which kita kalau tadi standard yang ni, kita pergi kat lumetri scope ni, whenever kita turn to color dia akan keluar lumetri scope ni, kita boleh nampak. Nampak tak dia punya pecahan-pecahan color dia? Okay, dia differentiation dan macam mana color tu distribute to all dia punya visual tu, nampak tu?
Color dia ada banyak So kalau macam color sikit dia tak akan ada sampai cecah-cecah 0 dan cecah 100 ni. Okay. So, yang tu kita boleh nampak kat sini. Dekat kita punya lumetriscope ni juga sebenarnya kita ada lagi 2 3 lumetriscope yang kita boleh tengok Kalau macam dia ada jap. Mana saya punya ni jap. Dia patutnya ada satu lagi graph. It's not okay, bukan. Okay, tak apa. Dia sebenarnya satu lagi graph yang secara membulat tu. Adakah membulat tu dekat software lain? Okay, saya salah software. Okay, sorry. Saya salah software. Dia inilah kita nak tengok. Okay. So macam mana kita nak tahu kita punya color ni okey ke tak okey? Sebab kalau hari tu bila kita masukkan kita punya drone punya footage, dia tak cecah kosong dan dia tak hit 100. Okey, footage kita tu dia memang tak cecah kosong, dia tak hit 100. Maksudnya kita punya tu memang cantik, ngam-ngam. Okey. Bila kita menggunakan footage yang macam ni daripada telefon ke, bila kita menggunakan footage daripada telefon ataupun kamera DSLR, dia akan intend untuk bagi a pop-up color sebab orang yang shoot menggunakan DSLR ataupun shoot menggunakan menggunakan telefon, selalunya diorang nak yang jenis fast cut. Diorang tak nak masuk untuk buat colouring dan sebagainya sebab dia tahu proses of colouring ni adalah satu proses yang sangat berat. Okay, untuk jadi colorist ni. Okay, so dia orang kata okay, aku nak terus daripada kamera terus dapat color cantik dan sebagainya. Aku tahu bam, aku masuk potong-potong terus straight. Macam you guys edit dekat you guys punya TikTok punya account lah. You guys tak nak buat color-color ni, you guys tak okay. Aku record kau sikit. Lepas tu aku sambung pun terus terus upload. You guys tak nak spend so much time on editing. Okay. So dekat sini pun sama. Dia dah terus bagi kita color. Tapi the problem is whenever kita record ataupun kita pakai this kind of punya footage, okay, the problem dia kita tak boleh nak expand kita punya creativity dan kita tak boleh expand ataupun kita nak plot in kita punya identity. Sebab setiap satu colorist ataupun editor dia ada dia punya own identity. Sebab orang tahu, okay, kalau color macam ni siapa punya, kalau color macam ni siapa punya, kalau color yang macam ni siapa punya. Alright, okay. Saya tunjuk satu example they got one production house yang memang saya sangat suka dia punya color system dia, iaitu dikenali sebagai alamak, lupa pula nama dia. Okay, saya minta maaf, saya serius, saya lupa nama dia. Okay, sebab lama tak tengok dah. Pernah tengok tak cerita CSI? Tahu kan cerita CSI kan? Tahu. Tapi pernah tengok kan CSI kan? Pernah, okay. Dia start dengan crime scene investigation. Lepas tu dia keluar crime scene New York. Lepas tu dia keluar crime scene Miami, betul? So dia ada tiga yang dia punya base lah. Base ada 3. Lepas tu dia keluar NCIS. NCIS stands for apa Dia yes, betul, Marine. Okay. Okay. Yang Marine punya story lah, tapi dia punya sama gak yang crime scene lah. Kalau you perasan kita tengok yang CSI yang normal, CSI New York dan CSI Miami. Kalau you perasan CSI yang biasa standard dia akan pakai color scheme warna hijau. Awak akan nampak dia punya color dia ada macam warna hijau sikit. Okay. Kalau you guys tengok yang CSI New York, you guys akan nampak ada banyak color warna biru. Bluish. Kenapa dia pakai color biru? Siapa tahu? Kalau you guys masih ingat lagi cerita CSI itulah, kan? Kenapa New York, bila dia sebut New York je, dia akan buat color biru. Why? Kenapa dia buat color biru? Siapa tahu? Tahu, tak tahu? Tahu. Tak. Ini bukan pasal green screen. Ini pasal color. Dia mewarnakan footage tu.
Kenapa dibuat color footage tu, dia warna footage tu dengan banyakkan color-color biru? Untuk yang New York tu. Saya nak tahu kenapa reason. Kokok lah ada yang antara awak tahu. Tahu? Tahu ke tak tahu? Kita tahu. Okey. Kalau kita tengok dia buat CSI New York, di CSI New York tu kalau tengok dia color, nanti balik habisnya awak pergi tengok kat YouTube ya. Sedikit footage yang dia dibuat dalam cerita CSI New York. Dalam CSI New York tu dia banyak pakai color warna biru. Kenapa dia pakai color biru? Sebab New York tu dekat bandar. Bila dekat bandar dia ada banyak cermin. Cermin punya reflection adalah warna biru. Bila pembiasan cahaya daripada lampu pun dah floor, kena cermin, bam akan keluar warna biru. That's why dia pakai color scheme warna biru. Manakala kalau CSI Miami pula, okey, kalau tengok CSI Miami dia banyak pakai color orange dengan kuning. Kenapa dia pakai color orange dengan kuning? Sebab Miami adalah kawasan pantai. So dia akan ada banyak sunset dan juga sunrise. So bila sunset dengan sunrise tembak pada dia punya dia punya screen dekat cermin, dia akan buat reflection seperti matahari petang dan sebagainya. That's why kalau tengok dia banyak scene-scene yang berwarna orange dengan kuning. Sekejap saya bagi example, saya tunjuk. So at least you guys boleh tengok. CSI New York. Okey, saya tak boleh tunjuk awak dekat sebab saya rekod benda ni. Kalau saya rekod nanti saya akan upload pada YouTube. Nanti saya kena ni. Tapi saya tunjuk gambar nanti you guys cari sendiri Okey. Ini adalah poster CSI Miami. Nampak tak? Okey, ini adalah poster CSI Miami. So dia banyak menggunakan color orange. Awak nampak tu belakang tu ada tropical color dan sebagainya. Tropical color pula, tropical punya tree tu, the palm tree tu. Okey. So dia buat that kind of punya things. Sebab apa? Dia tahu, okey, menggunakan this one memang dia akan color tu sebab dia dekat pantai. So matahari reflection banyak. Okey. Ni saya beritahu tadi. Nampak ini dia punya color scheme yang dia pakai. So hijau dia apply untuk yang CSI normal, biru dia apply untuk New York sebab dekat bandar, orange dia apply dekat Miami sebab dia dekat luar bandar, dia dekat dengan beach. Kalau you guys tengok, pergi guys nanti ada masa you guys pergi tengok. You guys tengok yang dekat CSI New York, ni dia banyak pakai color-color warna biru. Reflection dia biru, lampu biru, color scheme dia biru. Sebab apa? Sebab dia nak membayangkan benda tu dekat office, dekat bandar, pusat bandar. Manakala CSI Miami dia banyak fokus on kepada orange color sebab dia dekat pantai. Bila kita duduk kat pantai pun, kalau kita duduk kat pantai kan selalunya matahari ada kan. So dia nak buat reflection tu. Itu yang dia apply. Dan team yang sama production yang buat ni, dia adalah yang menghasilkan cerita The Sorcerer's Apprentice. Kalau tak silap saya lah. Betul. The Sorcerer's Apprentice. Pernah dengar tak cerita tu? The Sorcerer. Yes, that one. Kalau tengok dia punya poster Where is the poster? Okay. Kalau you guys tengok dalam cerita ni, dia banyak implementkan all those color yang ada. Hijau, biru. Dia adalah company yang sama yang buat CSI Miami tu. Dalam dia punya scenery pun, scene dia pun dia banyak pakai, nampak? There was an orange color, and then there was a part a blue color, and then there was a part a green color. Dia apply all those color scheme dekat dalam ni. Itu yang menyebabkan dia ni memang orang well known. Siapa pernah tengok cerita ni orang tahu siapa dia punya ni. Saya lupa, tapi dia punya
apa tu dia punya company tu dia ada gambar pokok kena kilat. Apa ke saya lupa nama dia. Alamak. The Sorcerer Apprentice producer. I forgot the name, sorry. Serius saya lupa nama dia. Ni Jerry Bruckheimer. Yes, this one. This fella Jerry Bruckheimer. Nasib baik ada. So kalau kita tengok kat sini Jerry Bruckheimer. These are the guy yang buat ni. Then there was a couple of yang dia buat movie dia lah. Okay, kalau guys tengok dia punya logo dia. Ada tak logo dia? Logo dia. Ni. This one. Ni dia punya logo dia. Tengah jalan tiba-tiba dia nampak pokok kena kilat. Jerry Bruckheimer film. This guy memang terror dalam buat colouring. You guys boleh tengok lah dia punya filem-filem dia memang A. So these are the filem yang dia pernah buat. Okay, you guys boleh tengok. There was a lot of dia punya filem. Okay, Pirate of the Caribbean, Top Gun. Lepas tu kita ada National Treasure. Awak nampak? This yellow colour, green colour, Pirate of the Caribbean, green colour. Lepas tu National Treasure. Lepas tu dia buat Armageddon. All this movie yang filem-filem ni semua ada this bluish colour, orangish colour. Gone in 60 Seconds. You guys boleh tengok. A lot of dia punya filem ni. So memang orang tengok filem ni orang tahu, oh this is this guy. Oh this is this guy. You guys kena tengok lah. Dia kan punya tak filem-filem yang okay, not bad, good dia punya filem. Memang most of the filem memang saya tengok. Black Hawk Down, okay, Deja Vu, okay, Coyote Ugly. This one is a good movie yang you guys kena tengok ni. Gone in 60 Seconds, a very good movie. Sorcerer's Apprentice, Bad Boys 4, and then we have Armageddon, and then all the Pirate of the Caribbean punya series, National Treasure punya series, and then Top Gun. Alright, okay, you guys should see. Alright, okay. Okay, now back to kita punya ni. So bila jadi colorist ni, diorang kena ada diorang punya own identity lah. Tapi kalau kita colorkan menggunakan footage ni, kita tak boleh nak adjust dia punya color tu sebab dia akan lari lah dan sebagainya. Alright, okay. So katalah for example sekarang ni kita tak payah nak do color correction dekat sini. Kenapa kita tak payah do color correction? Sebab color dia memang dah memang ngam-ngam, memang cantik. Okay, cantik sebab dia produce dalam kita punya DSLR ataupun telefon. Tambah-tambah lagi sekarang dalam telefon kita ada computational punya sistem. Computational punya sistem adalah dia akan cuba lowerskan the highlights dan dia akan pumpingkan you guys punya shadow supaya kita tak tu. That's why kalau tengok pada kita punya yang Lumetri scope ni, you guys tak akan nampak color ni akan cecah 100 tapi dia almost kena. You guys tak akan nampak kita punya color ni akan cecah to 0, that flat. Dia akan macam bucu-bucu-bucu je. Semua akan stay in the middle. Sebab apa? Itu adalah yang memang ada dalam kita punya telefon kita. Kalau siapa yang pakai telefon yang nanti the latest 2018 ataupun 2019, then you get all the features lah. I think since that iPhone 11, I think iPhone 11 you guys dah ada. That means kalau siapa yang pakai Android, you guys should boleh dapat this kind of punya features untuk Samsung S10 and then OnePlus 7 onwards, and then Xiaomi 10, I think Xiaomi 10 ataupun Xiaomi 9, something like that. Itu dah boleh dapat this kind of punya features lah. Alright, okay. So now apa yang kita nak buat adalah kita nak apply kita punya color correction ni dah betul ni. Saya tak payah adjust apa-apa kat color correction sebab dia memang dah ngam-ngam betul. Saya tak payah adjust. Now kita nak adjust kita punya creativity kat sini. Okay, so masuk dekat creativity ni. Ini saya tak ajar lagi yang creativity ni. Ke dah? Dah ke belum kreatif? Belum Okay, alright, okay. Tak apa. Alright, okay. So bila kita nak buat kita punya color grading hari tu saya ajar color correction. So color grading adalah kita nak apply kita punya looks kepada kita punya footage. Apply looks tu maksudnya kita nak buat satu
orang kata apa, satu gambaran yang menunjukkan this is kita punya footage, this is saya punya idea, this is how I implement saya punya story dan sebagainya menggunakan kita punya footage. Okay, kita ambil masa macam mana nak dapat those idea how to implement a good punya footage. Macam a good punya orang kata apa, feel. Okay, whenever kita terima footage daripada kita punya apa, cameraman ke dan sebagainya, okay, the first thing yang kita kena tahu adalah kita kena minta dia bagi saya skrip. Tapi selalunya memang dia orang akan bagilah, okay, dia akan provide you a script. Bila provide a script, you baca story tu, you guys tengok story tu berkaitan dengan apa. If like say the story is all about something like moody, grunge, ataupun scary horror, and then you know what color that you need to apply. More on darker side, more on greenish punya style, more on kepada orang kata shallow punya feel dan sebagainya, itu dia kan. Kalau you guys dapat footage ataupun dapat skrip yang dia apa, cerita berkaitan dengan some sort like a very orang kata apa, happy, steady, apa, cheerful dan sebagainya, you boleh apply this a bit yellowish pinkish color. Macam mana a bit yellowish pinkish, something like that lah. If you look, okay, you guys tengok if you look Korean punya drama and then you guys tengok Malaysian punya drama, what's make the different? Apa yang membezakan Korean punya drama dengan Malaysian punya drama? Alright, siapa tahu? Except the language lah. Language itu sebenarnya story. I mean the footage itself. Apa yang membezakan Korean punya drama dan juga Malaysian punya drama? Apa yang membezakan Japanese punya drama dengan Malaysian punya drama? Siapa tahu? Ke you guys tak boleh buat comparison sebab sir, saya tak tengok cerita drama Melayu, sir, minta maaf. Ke macam mana? Okey, kejap kejap. Oi, aku tengah kelas. Aku tengah kelas lah. Aku tengah kelas. Koma tutup. Alright, okey, apa tadi? Sorry. Alright. Alright, okey. Yang lain-lain? Ada nak bagi idea kenapa drama Korea dia tak sama macam drama Melayu? Siapa tahu? Ada. Sini ada Korean punya tu kan? Korean punya fan. Ke tak ada? Tak minat. Awak tengok cerita apa? Okey, laki lah laki. Perempuan saya tolak tepi dulu. Laki minat cerita apa? Lelaki ni minat cerita apa ni? Okay, alright. Okay, more on kepada American punya style lah. Alright, okay. Alright, okay. Kalau kita tengok Malaysian punya style dengan American punya style, American dia banyak macam, for example, you guys kena faham why American dia punya ni, dia orang senang nak buat color grading dan sebagainya. Sebab kalau nak tahulah, dia orang punya artis dia orang sendiri, both either American, Korean and Japanese, dia orang punya artis memang a purely white skin memang purely white skin. Memang kalau awak tengok dia orang on front face pun, you guys kata wow, macam mana you dapat a very dia bukan flawless tau. Dia punya skin dia memang betul-betul white. White sampai you guys boleh nampak dia punya urat warna hijau dekat badan dia orang tu. Itu yang berlaku sebenarnya. I'm not saying that because yang saya tahu relative macam mana. Saya ada seorang kawan Japanese, perempuan and then the time that she came to Malaysia, so saya jumpa dengan dia, saya macam wah,
kenapa dia macam ni lah. Dia memang dia putih, memang seputih-putihnya. Sampai bila tengok pada tangan dia, kita macam kita laki, kita boleh tengok pada tangan kita, tapak tangan kita, kita akan nampak lah kita punya vein warna hijau tu. Tapi bayangkan kalau tengok kat pergelangan tangan dia, memang kalau lelaki nampak macam sama-sama je kan. Ni dia punya putih tu, awak boleh nampak dia punya garisan warna hijau tu. Kira dah jadi macam She-Hulk lah. Dah nampak macam Ikra the Bahak. Saya kata kenapa macam tu? Tak. Dia kata memang diorang born with that kind of punya skin. Kita tak tahu what is the situation yang berlaku dekat sana. Maybe saya pre-assume sana negara sejuk, less cahaya matahari. So diorang tak kena direct dengan panas. Macam kita kat Malaysia ni, panas kita melampau-lampau. So kita ada apa, orang kata apa, kulit terbakar, skin apa, burning skin, dan kita pun jenis apa, malas, tak nak pakai sunblock dan sebagainya dan sebagainya. That's why tak tahu. Diorang kat sana, diorang every single part diorang pergi semua diorang sapu lotion. Maybe diorang jaga kulit diorang betul lah. So whenever diorang ada white, betul-betul white people, so diorang senang diorang nak colour. That's why kalau tengok dalam movie tu, itu ada bukan sebenarnya true colour diorang punya skin. It's not the true colour of skin. Colour dia diorang, kalau awak tengok betul tu, diorang punya colour skin dia pale tau. Pale tu maksudnya macam orang dah nak mati lah. Bibir dia tak ada. Kalau kiranya, kalau awak tengok orang yang sebenarnya, awak tengok dia without makeup. Kalau awak tengok macam for example, kita tengok, saya sebut movie American so that you guys boleh kenal. Kenal Scarlett Johansson? Kenal kan? Yang Black Widow tu. Semua orang kenal kan Black Widow tu kan? Scarlett Johansson tu. Okay. Kalau you guys tengok Scarlett Johansson tu without makeup, you jangan terkejut tau. You guys mesti ingat dia ni sebenarnya tengah demam ke, tengah sakit ke benda. Without makeup maksudnya zero makeup. There's no foundation, there's no lip balm pun tak ada, memang kosong. You guys mesti ingat dia ni tengah sakit. Tapi tak, dia tak sakit. Memang itu dia. Dia orang macam tu. Even though Jennifer Garner ke dengan uh, siapa lagi seorang tu, saya lupa the name tu. They got one, ada satu lagi artis. Diorang memang macam tu. Kalau awak tengok memang diorang macam tu. Sebab diorang punya colour dia memang pure white. So bila diorang pure white, bila masuk dalam apa editing software, senang kita nak colour. Kita letak sikit brown, bam. Dah colour dia dah memang jadi cantik lah. Tak payah nak fikir apa benda. That's why kita boleh bubuhkan kreativiti kita. That's why kita nampak dekat sana punya filem tu nampak lebih cantik gambaran dia berbanding dengan gambaran yang filem-filem Malaysia. Malaysia ni tak ramai orang yang ada purely white skin. Ramai yang ada pale a bit, beige. So dia not beige beige a bit, yang memang ada colour-colour kuning sikit. So bila kita top up colour, dia akan jadi a bit darker kat situ. Alright. Okay, tak apa. Itu nanti kita tengok kemudian. Okay, now let's kita apply kita punya creative. Alright, so you tekan tab creative tu dekat situ. So dekat sinilah kita nak apply kita punya color ataupun kita nak apply kita punya color grading. Okay, untuk apply color grading dekat sini, kalau macam for example kita boleh pilih what kind of application ataupun kita punya yang dia dah bagi. Hari tu saya ada sebut ada satu perkataan tu nama dia LUTs, lookup table. Okay, itu memang dah disiapkan oleh mana-mana artis lah. Benda tu you guys boleh cari kat internet. You tengok siapa-siapa yang suka ataupun colourist yang suka. Selalunya colourist ni diorang akan bagi free diorang punya file tu. You boleh ambil, you guys boleh terus apply. So katalah for example dekat dalam saya punya list ni, saya ada Fuji, saya ada Kodak, lepas tu saya ada SLB dan sebagainya. Katalah macam Fuji dengan Kodak ni, dia letak kat sini based on pada filem yang lama tu. Kalau kita tangkap gambar menggunakan filem lama tu, macam mana efek dia jadi. So let's say I choose the first one. Dekat sini awak nampak dia punya colour akan jadi lain sikit. Okay, tengok before, after. Before, after. Awak tengok graf saya tu. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. So dia crush lagi black, dia tolak lagi ni atas. So kita akan dapat this, orang kata apa, a very nice warm colour, memang cantik. Okay. So kalau kita nak apply macam tu, ataupun kalau saya apply yang Kodak yang 2395 ni, so awak tengok dia akan jadi a bit whitey sikit. Alright, okay. Kalau saya ambil yang Kodak ni, tadi Fujifilm kalau saya ambil yang Kodak ni, tengok apa akan jadi. So you guys boleh try out which one yang you guys ada. Macam ni, this one is a bit more on kepada untuk macam filem-filem lama sikit. Okay.
Alright, okay, this one is monochrome. Kalau macam for example you nak ambil yang betul-betul hardcore, you guys boleh pergi ke ambil SL ni. Okay, SL ni. Kalau you guys tengok dia ada bleach, dia ada blue, dia ada clean, lepas tu dia ada cross. Lepas tu dia ada iron, neutral, matrix semua ada. Okay. So dia dah bagi tahu siap-siap. Okay. Bleach color apa, blue color apa. Kalau you guys ambil blue, kalau for example saya ambil this blue color ni, blue ice, blue intense, blue moon, blue steel, bila saya klik tu dia akan produce more blue untuk that particular scene. Okay. If let's say saya ambil kat sini, tadi saya ambil blue steel. Kalau saya ambil blue ice, dia akan apply more to IC punya ice punya blue color. Alright, okay. Katalah for example, saya tukar kat sini, saya ambil gold. Bawah ni ada gold. So, kita boleh tahulah, imagine how gold is gonna be. So, dia ada gold hit, dia ada gold orange. Okay, dia ada gold rush HDR. Okay. So, saya ambil gold orange, you tengok. So, dia apply di gold color pada saya punya ni, rumput ni. Nampak? Okay. So, tengok dia punya result. Before, after. Before, after. So kita punya tu akan jadi lebih pop up, akan jadi lebih ada kita punya own identity. Kalau saya ambil hit, okay, ini macam panas. Dia letak color gold dekat rumput tapi macam panas. Kita akan rasa pun kita akan nampak panas. Macam ni kita tak tahu panas, tengok pada kita punya graph. Nampak? Dia push up all those color tu naik ke atas supaya dia highlightkan. Dia push up, highlightkan dekat situ. Alright, okay. So you have a lot of kita punya ni LUTs untuk you apply. Cuba you try satu persatu, tengok which one that you guys rasa suitable with you punya feel. Saya tidak mengatakan kata macam for example, oh sir kata kena apply ni, this one cantik. Tak. Sebab macam saya cakap awal untuk jadi colorist ni, dia punya tu adalah subjektif. Colorist ada subjektif. Berkemungkinan kalau macam saya tengok, saya pakai katalah big HDR ni. Oh bagi saya, oh ni dah okey dah, dia cantik. Tapi berkemungkinan bagi orang lain tak cantik. Saya macam for example kalau saya pakai yang tadi moon steel tu. Okay, blue steel. Bagi ini dah cantik dah ni, warna biru ni. Warna biru dia pop up sebab bila saya tengok ni, okey, ni tak cantik. Bila apply biru, wah cantik biru ni. Bagi saya dia okey, tapi berkemungkinan bagi orang lain ataupun bagi director ataupun bagi pada orang kata apa? Scene untuk ketika tu memang tak sesuai kita menggunakan warna biru. Maybe scene tu dia kata, oh tak, scene ni ketika dia orang tengah seronok bercinta jalan tangga. So tak bolehlah pakai warna biru. Warna biru kan untuk yang awak kata apa? Feel yang macam dark sikit, macam nak mati sikit kan. Ataupun macam filem-filem hantu sikit. So kita kena letaklah color orange. Maybe director cakap macam tu. So saya kenalah cari orange yang a bit orangey sikit sebab dia tengah buat orang kata apa, scene yang orang kata apa, tengah apa, dia orang tengah menari ke ataupun menyanyi bercinta dekat atas tu. Alright, okay. So saya apply this gold color, gold hit, macam ni. So nampaklah sikit dia punya happiness dia dekat situ. Taklah dia flat sangat. Alright, okay, something like that. Okay, so apa saya nak you guys buat, cuba try tengok dekat you guys punya ni, yang looks ni dulu. You guys cuba cari. Tengok yang mana you guys rasa sesuai untuk you implementkan. Kalau macam ni dia a bit tu lah. Alright, okay. So you guys boleh try, you guys tengok yang mana you guys rasa sesuai untuk you punya mata lah. Alright, okay. There's no specific punya rules. There's no orang kata apa, there's no orang kata apa, orang kata apa, guide. There's no kata, oh kena pakai ni, kena pakai nope. Benda ni semua adalah upon to kita. Macam you guys pilih lah, you guys punya apa ni, filter dekat you guys punya Instagram. Okay. Tak semestinya kena pakai filter tu je, kita boleh pakai filter lain. Depends on pada gambar apa yang kita post. Macam mana kita nak orang tengok gambar kita tu. That's why kita kena choose which one is yang orang kata apa, proper untuk kita apply pada kita punya gambar tu. Alright. Sekarang ni cuba try dulu. Kejap lagi dah settle tu, nanti baru saya ajar macam mana kita nak settlekan yang bawah ni. Yang kita ada faded film, sharpen, vibrancy dan juga this two thing ni, shadow tint dengan juga highlight tint ni. Alright. Cuba dulu.
Okey, boleh? Boleh? Boleh Alright. Okey. Tak ada masalah kan nak pilih tu kan? Nanti you guys pilih sendirilah, tengok macam mana Okey. Kalau you guys nak cari yang lain-lain ni rasa macam tak cukup, you guys boleh pergi dekat internet Google, you guys just type LUTs, LUTS, free download. So dia akan bagi you ada satu website tu, memang ada pelbagai-pelbagai jenis LUTs, you guys boleh download dan terus masukkan dekat dalam you guys punya folder yang Adobe Premiere ni lah. Nanti you guys boleh terus pakai. Okay, so there was a lot of LUTs, you guys boleh try lah. LUTs Ha? Oh, screen gelap Kejap, kejap. Okay, ada? Ada? Okay, right. Okay, so you guys boleh pergi nanti you guys cari LUTs tu. So dia ada macam-macam lah. Kalau macam you guys nak buat untuk sunset, dia ada bagi yang untuk sunset punya LUTs. Kalau ada yang nak pergi pergi vacation untuk travelog punya LUTs pun ada. So you guys akan nampak lebih, kita punya footage ni jadi lebih proper lah, lebih cantik. Kalau macam kita tengok macam ni terlampau flat. Bila kita pakai kita punya LUTs tu, dia akan nampak lebih pop up lagi lah kita punya color. Alright, okay. Ha? LUT. LUT. Ejaan dia LUT. LUTs. Okay. Okay, so now kita pergi kat sini pula, dekat bahagian bawah ni. Alright, okay. So ini bahagian yang di mana kita boleh sharpenkan kita punya image. Tapi bagi saya bagi tahu, don't oversharp. Kita boleh naikkan vibrancy, boleh. Kita boleh ni. Kalau macam for example, if let's say tadi saya tunjuk satu kat sini, saya ambil yang hardcore sikit. Yang macam ni tadi. Saya ingat tadi, this one. Okey, nampak bila saya pakai yang ni dia terlampau over sangat. Tapi saya still nak this kind of punya look color. So apa kita boleh buat? Nampak tak bawah ni ada intensity. Intensity tu adalah untuk kita punya looks ni yang kita boleh apply. Kita boleh drop down kan kita punya intensity tu. No need to stickkan dia pada 100. You guys boleh drop down kan sikit. Drop down kau sikit sampai kita dapat kita ni original. So kita naikkan kita sampai kita dapat desired color yang kita rasa okey, ngam-ngam cukup je. Okey, something like that. This enough. Tak semestinya kita pakai 100%. Ataupun katalah macam for example, if let's say you use this one bleach color, like for example saya apply this bleach color. Bleach color tak cantik lah. Saya apply this. Tengok tadi Fujifilm ni. Sorry Okay, this one Fujifilm. Sorry Fujifilm. Okay, this one Fujifilm ni. Okay, bila apply Fujifilm macam terlampau soft. Okay, saya naikkan lagi, saya pumpkan lagi, nampak? Nampak tak apa jadi bila saya pumpkan lagi? Maksudnya dia apply lagi kita punya LUTs tu ke dalam kita ni. So this intensity ni kita boleh readjust lah. Tak semestinya kita terus drop, kita akan terus dapat. Tak, kita kena do some adjustment sikit dekat intensity ni. Try to play around sampai you guys dapat you guys punya desire color yang you guys nak. So let's say for example tadi saya apply yang sini ni terlampau ni sangat, so saya drop down ke sikit, maybe around 45, 46. That one should be okay. Alright, okay. So lepas tu kita ada vibrancy, kita ada saturation. Okay, yang bawah ni kita nak tengok kat sini, yang shadow tint dan juga highlight tint. So apa maksud shadow tint dan juga apa maksud highlight tint? Okay, shadow tint ni adalah di mana kita nak apply color, what kind of color scheme yang kita nak letakkan pada kita punya shadow, dan apakah color scheme yang kita nak letak pada kita punya highlight. Highlight tu adalah kawasan yang berwarna putih, shadow tu adalah kita punya shadow lah yang warna hitam ni. Okay, kalau kata for example sekarang ni dia letak pada standard tengah-tengah ni. Okay, so now let's see, saya tunjuk ke awak secara detail. Okay, so these are the shadow ni, nampak ni shadow pada kita punya rumput ni lah. So now color dia standard. Kalau kata for example saya tarik ni pergi kepada bluish, okay, saya punya shadow ni akan jadi warna biru. Awak tengok nampak sekarang ni color ni tau. Saya tarik kepada biru, nampak shadow tu semua akan jadi warna biru. Kalau saya tarik kepada hijau, shadow tu akan jadi warna hijau. Kalau saya tarik dia kepada kuning,
shadow tu akan jadi warna kuning. Nampak? So this kita implement kita punya shadow wish lah kalau kita nak pakai. Sama juga dengan highlight. Highlight tu adalah bahagian yang matahari macam bahagian ni. So kalau saya nak highlight saya warna biru, saya drag warna biru, dia akan tukar warna biru. Nampak? Kalau saya drag warna merah, dia akan tukar warna merah. Depends on what kind of color kita nak apply. So kita boleh readjust dekat sini lah kalau kita nak readjust. Alright. Okay, kalau tak nak, you guys just double click, dia akan return back to normal. Alright. Okay. So sekarang ni cuba apply dulu. Kita go for break 10 minutes. Nanti kita sambung balik. Kita tengok yang bawah ni pula. Alright. Okay, boleh? Boleh? Alright, kita go for break jap.
Boleh kita continue? Boleh, right. Okay, done, settle. Right, okay. So kita kembali pada sini So jadi saya tak adjust yang punya shadow dan juga highlight tints ni lah. Alright, dah settle dekat sini. Okay, barulah kita pergi dekat bawah ni. Kita masuk kat kita punya curve. Lepas tu barulah kita masuk kat kita punya yang ni lah, hue dengan saturation ni lah. Okay, yang ni macam saya beritahu kita boleh tukar. Kata saya nak buat specific color, saya nak tukar color biru ni, hue dengan hue ni. Okay, hue dengan saturation adalah hue dia versus saturation. Kita naikkan dia punya pumping color. Kalau hue dengan hue ni, kita adjust dia punya color dengan color. Kata for example, saya nak tukar color belakang ni, biru ni, saya ambil color picker ni, saya select this color blue color. So dia akan highlight this blue color dekat sini lah, nampak ni. So dia akan highlight this blue color. So the blue color ni kita boleh drop. Awak nampak tak belakang tu? Dia jadi warna apa? Dia tukar warna lain. Sebab saya adjust dia blue dengan blue. Nampak? Color lain dia tak kacau. Dia akan kacau color biru saja. So imagine if like say you have a t-shirt, you wear a t-shirt, and then your color t-shirt tu macam tak berapa ngam. So you boleh select that particular color t-shirt sahaja, and then you guys boleh tukar the color t-shirt sahaja. Alright, okay. So kalau nampak macam this color blue tu, so saya nampak dia macam a bit macam bluish sikit, saya boleh adjust dia macam turquoise. That's why kadang-kadang awak tengok macam macam mana korang dapat color lain sikit daripada color ni. So dia orang menggunakan this kind of punya techniques lah untuk adjust all this color, nampak tu. Kita boleh adjust all those other color without tukar color-color yang lain tu. Right, okay. So kita boleh adjust dia punya color lah dekat sini. Ini kalau ini belum kita pakai lock tau. Kalau kita pakai footage ada lock, lagi senang kita nak adjust dia punya color, nampak? Saya tukar color biru, color lain semua takkan kacau. Dia akan maintain saja. Ni tak payah green screen, tak payah apa-apa screen. Dia memang automatically akan adjust untuk kita. So kita boleh pilih what kind of specific color kita nak adjust. You nak buat cerita macam cerita Ultraman, ada awan-awan langit jadi warna ungu, ambil buatlah awan awak jadi langit warna ungu. So bila you playback nanti kat sini, nampak awan menunggu. Woi, Ultraman mana datang ni kan? Awan menunggu kan? So kita boleh adjust. Tak payah guna green screen. Dekat ni je dah boleh guna kan? Alright, so kita boleh do adjustment dekat sini. Alright, okay. Tak nak, you just double click saja, dia akan hilang lah. So all this dia punya setting kita boleh adjust. Alright, okay. Satu lagi, the most yang orang selalu tukar adalah dekat sini not this one. Not this one. This one. Vignette ni. Vignette ni, ini adalah kita punya selalu orang guna lah. Okay, kalau you guys buka dekat tab vignette ni, kalau tengok yang the first one ni, kita ada amount. So amount ni adalah yang kita panggil sebagai rounded punya shape. Macam ni kita nak cakap saya kata. Awak tengok effect dia, kalau saya negatif, awak nampak dia akan jadi macam menggelap dekat dia punya bucu frame tu. Awak nampak tak? Perasan tak? Cuba adjust awak punya tu. Bila awak adjust, dia akan jadi menggelap sikit dekat bucu, keliling bucu dia akan jadi menggelap. Dia akan jadi bentuk bulat. Function vignette ni adalah untuk kita nak buatkan kita punya user kita ni fokus on pada kita punya main center je, instead of focusing pada kiri dengan kanan. Selalunya orang banyak apply vignetting lah. Okay, supaya bila orang tengok, orang kata, oh ini gambar dia cantik. Sebenarnya gambar dia standard macam ni, tapi bila kita apply, dia akan jadi macam ni. Dan you guys boleh naikkan lagi dia punya point dia, macam ni. Dia jadi macam kita buat dia punya focusing point dia. Supaya orang tengok kita punya ni, orang lebih banyak fokuskan pada kita punya apa ni, kita punya filem tu. Nampak lebih cantik lah sebenarnya. Okay, so this with without, with without, with without. So kita akan nampak dia punya tu macam tu. Alright, okay.
Okay. Alright. Itu adalah kita punya ni. Alright, okay. So far semua okay? Boleh? Boleh? Alright. Okay, settle. Okay. Settle bahagian color dan kita punya color grading. So saya tak nak sentuh dah bahagian color grading. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Alright. Okay, last. Last ya. Sekejap saya tengok dulu. Ada tak kita nak ni? Sekejap. Effect. Effect hari tu saya dah cerita dengan awak. Grafik lah. Saya rasa grafik saya tak cerita dengan awak kan. Grafik kita tak sentuh lagi grafik, betul Yang untuk apply ni. Okey, tak apa. Grafik kita buat minggu depan hari Senin boleh tak? Okey, grafik kita buat minggu depan hari Senin. Sebab grafik ni dia intense sikit. Banyak benda you guys nak kena apply. Alright, okay. So grafik kita buat pada hari Senin. So kalau ikutkan by next week, maksudnya kita dah complete lah. Hari tu kita dah buat assembly, editing, audio. Hari kita dah buat effect pun, hari tu kita dah pergi, kita dah tengok. So hari ni kita minggu ni kita buat color dan juga color grading. And then kita back to graphic lah minggu depan. Alright, okay. And then after that you should be okay. So you tengok ni perbezaan. Ini adalah footage. Sekejap saya tunjuk ni. Okay, nampak? Ini adalah footage standard. Ini adalah footage yang kita dah adjust, nampak? Nampak perbezaan ni So this one is more colorish lah, more colourful compare dengan this one, macam nampak macam flat. Tapi pada asalnya kalau kita tak ada yang ni, kita akan nampak ni cantik, betul? Tapi sebenarnya kita boleh cantikkan lagi menggunakan this one dengan kita punya ni. That's why kalau tengok dekat video-video dekat dalam YouTube yang budak-budak post tu, awak tengok macam mana dia dapat macam ni, macam mana video filem macam ni, kenapa video drama macam ni? Sebab dia orang buat color correction. Dia do color correction first and then they make color grading. Dia grade dia punya color, naikkan dia punya color dan sebagainya. Baru kita akan dapat pure dia punya tu. Okay? Alright, okay? So untuk proses color grading dan juga color correction, is not that one time kita belajar ni you guys dah boleh terus dapat perfect, tak. Dia kena reapply. Dia same concept dia whenever kita learn Photoshop. Remember the time that you guys belajar Photoshop kan, you take time sebenarnya untuk dapat the flow macam mana kita nak do all those things kan. Okay, so benda dia sama, dia punya proses dia akan memakan masa untuk you guys learn. And then macam you guys learn on how to use Photoshop, sama gak macam ni lah dia punya proses dia, macam mana kita nak plan out untuk buat kita punya tu. Alright, okay, boleh? Alright, okay. So saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, I think that's it. Enough for now. Alright, okay. So nanti saya akan upload video ni untuk you guys tengok, refer balik. Dan insyaAllah by next week saya akan start bagi you assignment dan juga project. Right, okay. Assignment insyaAllah you guys boleh buat. InsyaAllah saya bagi tahu you guys boleh buat. Project tu juga guys kena brainstorming sikit lah. Alright, okay. Boleh? Alright. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Kita jumpa again back next week on Monday. Alright, okay. Dan I think itu saja. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you.